Tolong ya. Okey. Kursi dah apa tu? Boleh ramai. Ramai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Yang berbahagia Al-Qadir Ustaz Azhar Idrus, penceramah kuliah khas Maghrib kita pada malam ini. Jawatan pasal masjid, imam-imam dan bilal-bilal, khususnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita bertuah kerana dapat kehadiran yang berbahagia Ustaz Azhar Idrus, merupakan seorang penceramah terkenal di negara kita dan luar negara. Seterusnya digelar sebagai murabi sejuta ummah. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini Masjid Kampung Bijal Bokok menerima kehadiran yang berbahagia Ustaz untuk menyampaikan ilmu dan pendidikan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi dengan segala sukacitanya, majlis mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus untuk menyampaikan kuliah khas serta menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita kasihi saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sekejap tadi memberikan ucapan haluan, yang kita muliakan seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Binjai Bokok, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur kepada Allah sekali lagi. Allah izinkan kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini mengundang dan menarik rahmat dan barakah daripada sisinya, dan semoga apa yang kita kerjakan ini dikira amal saleh yang akan ditulis dalam buku catatan amal kita, dan insya-Allah memberi keuntungan pada kita semua pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi kita akan tazkirah satu bahagian dan sebahagian lagi untuk menjawab persoalan. Siapa yang belum menulis soalan bolehlah tulis sekarang dan hantar ke depan. Dan siapa yang tidak sempat pergi sekolah dan tak pandai menulis, dia boleh bertanya lisan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'un wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya syu'batun minal iman atau kama qala rawahul Bukhari wa Muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada sahabat yang digelar dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, bermula iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling afdal, yang paling tinggi ialah mengucap kalimah syahadah, iaitu la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya daripada cabang iman itu membuang suatu yang menyakiti orang lain daripada jalanan. Dan bermula sifat malu itu adalah satu cabang daripada iman. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita, kalau tidak banyak sedikit, dapat mengambil kepahaman
daripada hadis yang telah dibacakan tadi. Hadis-hadis ini ialah perkataan manusia yang paling mulia. Sebaik-baik kalam ialah Al-Quran. Kemudian hadis Nabi SAW. Semua orang berkata-kata, termasuk para Nabi dan para Rasul. Kita bercakap, Tok Imam bercakap, Ustaz bercakap, Tok Guru pun bercakap. Mak kita bercakap, kawan kita bercakap. Tapi percakapan yang paling mulia ialah percakapan yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita sebut hadis. Apa makna hadis? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw na'tin aw takrir. Makna hadis ini adalah suatu yang disandarkan kepada Nabi sama ada berupa perkataan. Itu hadis. Kata sahabat, sami'tu Rasulullah yaqul, aku dengar Nabi berkata begini. Itu hadis. Hadis qaul dia panggil. Hadis perkataan. Au fi'lin, dan kadang-kadang hadis itu perbuatan. Nabi tak bercakap. Kita baca dalam kitab hadis itu, Nabi tak bercakap dalam matang dia. Tapi Nabi berbuat sesuatu yang sahabat menceritakan. Contohnya kata Nabi, kata sahabat, contoh, ra'aitun Nabi SAW, aku melihat akan Nabi SAW, qama, berdiri, contoh. Itu hadis perbuatan Nabi. Nabi tak ada berkata dalam hadis itu. Dan kadang-kadang na'at, iaitu sifat yang berkait dengan batang tubuh Nabi. Atau takrir. Takrir ini Nabi tidak berkata dan Nabi diam. Dan Nabi tidak berbuat. Contohnya dilakukan sesuatu perkara di hadapan Nabi dan Nabi diam. Maka itu juga hadis. Walaupun yang melakukan perkara itu bukan Nabi, iaitu sahabat. Contohnya apabila dimakan dhab, jenis binatang padang pasir, Nabi tak kata sedap tak sedap, Nabi tak kata jangan makan, Nabi tak kata makanlah. Itu panggil takrir. Nabi diam maknanya membenarkan. Baik. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-iman bid'un wa sab'un, 70 lebih daripada cabang-cabang iman. Bukan makna rukun iman. Rukun iman 6 perkara. Kalau tulis dalam buku sekolah, kan buku sekolah. Belakang dia tulis rukun Islam, kadang-kadang rukun iman. Kita apa dulu tak masa sekolah lah, habis sekolah habis dengan rukun-rukun. Ini bukan rukun iman, ini cabang-cabang iman. Maksudnya amalan-amalan, sama ada amalan itu berkait dengan hati atau berkait dengan perbuatan atau perkataan, yang dia itulah menyuburkan iman kita. Cuma banyaknya antara amalan-amalan ini, yang paling tinggi sekali Nabi kata fa'afdaluha, yang paling lebih. Kenapa Nabi selalu sebut fa'afdalu, kerana kita kan manusia berahi nak lebih. Faham tak? Perangai kita tak berahi nak lebih. Kalau makan nak banyak pada orang, kalau piti gaji nak lebih pada orang, tak boleh lebih pada orang, lebih pada hak tahun lepas. Kalau bersekedar nak besar pada kedar dulu, nak lebih mau. Kerana itu banyak dalam Quran, dalam hadis menjanjikan sesuatu dengan perkataan fa'afdal. Hak lebihnya begini, hak lebihnya begini. Kerana kita berahi ke lebih. Nampak? Dah tak apa ke kalau nak ke lebih? Tak apa, perkara akhirat. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka dalam perkara akhirat nak lebih. Kalau perkara dunia nak kurang. Ada seorang sahabat, dia meniaga kedai. Lakulah kedai dia. Dia sempat solat di masjid. Oleh kerana laku, dia tambah suti pergi kedai. Bila 2 hotel kedai, dok datang pergi masjid, jual 2 hotel kedai. Kacau Allah kata. Tahu tak? Itu generasi khairu ummah ukhrijat linnas. Kerana ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas dalam Quran itu turun kepada sahabat. Bukan turun pada orang ladang, orang waktu buruk, orang sahabat. Kerana dia jual kedai. Kerana kedai itu menghalang daripada akhirat. Kita meniaga daripada jual pagi haja di sana terus 24 jam terus. Kau laku kau banyak cawangan. Betul tak? Mula asar mayar subuh, balik pukul 6.30, deras sikit turun tangga sejik, pergi buka api dapur.
Pukul 7 tu boleh dah minum teh kan mari kedai. Faham? Orang ni atau kuih, orang ni atau nasi lemak. Nah, pukul 10.30 capur nak tutup dah, 3 jam jual. Faham? Pukul 11 siap pada rumah. Kira-kira hutang boleh 100 ya. Dah. Lama-lama kawan dia muat gini, amu dah nampak orang ramai parking mudah dah muat nasi tengah hari ya. Faham lagi? Muat nasi tengah hari ya pula. Faham? Muat nasi belauk pula. Lelah dah main pasar tu. Nah, daripada beli 100 ya, muat nasi tengah hari pula. Nah. Jual laku 2 tahun nasi tengah hari. Dulu 1,000 sebulan. Itu cana pagi sekejap. Lain ni 5,000 dah. Nak? Kawan dia kata petang tu kosong dah. Mu buat lain orang dia ni berahi makan gini. Mu buat ada lah nasi lemak orang ke. Mu buat macam-macam lah petang ni. Petang pula. Kawan tu pula mu sambung pak Malang. Tutup ke 12. Buat masakan ambil ya orang tukang masak tani dengan nara tu. Apa ke 12 malam pula. Laku lah daripada daripada subuh jual sampai 12 malam. Lalah mari seorang hamba Allah tu gini, mu buat SBI. Mu buat 24 jam. Faham tak? Dadak dengan surah-surah, kitab-kitab bakal api habis. Tahu tak? Tak apa kan ni? Boleh apa? Boleh hak dia nak. Dunia boleh. Tapi kodok-kodok hak tu boleh. Itulah ruginya akhirat bong. Ada benda. Tu kita baru dua muka surat ngaji. Nampak tak? Nega laku sikit jual dengan kitab-kitab Lego. Faham? Ni masalah. Itulah dunia. 4 perkara ni musuh kita. Musuh bukan musuh mana dia balah. Mana dia penghalang kita. Kena ingat ni awarik ni. Yang pertama iaitulah dunia. Dengan kedai, dengan jawatan, dengan kuasa, dengan politik, dengan apa benda-benda dunia. Dia menyebabkan kita ni terhalang. Faham tak? Betul tak? Tengok orang kerja apa tak datang mari masjid. Tak datang mari masjid. Orang tanya nama Tok Ila, Tok Ila kampung mu, kat rumah mu nama dia. Mu, budak tahu setara. Dia budak tahu. Dia tak jaga masjid. Dia tu macam monyet, tak ada kena-kena dengan orang masjid. Macam dia terhayawan, macam binatang. Tapi 4,000 lah gaji. Joli, pakai bizza. Raya jangan main bi. Tapi tak kena tangga masjid. Masa mana mari? 2 kali setahun, sepu dengan nama. Faham lagi? Sepu nak tukar bot, nama pasal ada makan kedarah. Tapi itu bukan orang binjar bokok lah, orang rawat. Itu dah adik kau balik kau ni. Nampak? 2 kali setahun. Ada hak mari mayang raya ada. Mayang raya baru mari. Nak buat kau ni. Tahun kali mari masjid. Tu pun salah masuk ke muslimat. Dah kena pitu. Kereta Myvi Exia 30-40 ribu suti. Tak kena pintu sejik. Ambil uduk kat orang puang. Faham tak lagi? Dah untuk bila tegur. Kat muslimat ni. Itu akhir zaman. Itu penghalang. Yang kedua iaitu manusia. Manusia itu sendiri yang melalaikan atau menghalang itu. Nampak? Manusia itu baru nak start tasbih. Jangan kata nak istighfar 1,000 kali baru beli sebeh 1,000. Balik Surabaya beli sebeh 1,000. Sini tak ada jual sini. Kalau kita pergi di sini Terengganu Malaysia, sebeh sebelah 33. Kalau kita pergi Indonesia ada 300, 500, 1,000, 7,000, 10,000 sebeh. Beli 1,000. Faham tak? Dadang 1,000 baru 2. Faham? Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Assalamualaikum. Mari pula bawa mak. Faham? Tu awarik. Faham lagi? Gangguan tu. Gangguan. Orang tua sikit tengah semayang berhenti. Allahu Akbar.
akbar. Assalamualaikum. Dia pula mari. Dah. 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 Yang ketiga, tang sri tang. Setan. Faham? Setan dia yang menghalang kita. Setan. Setan. Dia kacau kita. Kalau kita duduk main, duduk galau, duduk main dak jenis maidang bawah pokok ubi, duduk main kereta bawah pokok nyo. Faham? Dia cocok jangan mayang. Dia cocok gitu. Kalau hak jenis keras gok mari gok mayang, dia cocok kat uduk. Dak rata tu mi tu bawah. Pak mula bawah. Faham lagi? Nampak? Kita takbir molek-molek ada dah takbir. Nah, hak ni suku bawah pokok ubi duk main kereta. Tu suku, setan lain, hak ni geruk lain. Faham? Dah dalam masjid ada kok setan ada. Dah ustaz tengok guana nampak setan, bukan nampak orang hak nampak ah cerita. Faham lagi? Ustaz tak nampak. Nah, orang hak nampak. Dia nampak Nabi kan? Faham? Nabi nampak. Nabi kata iza azzana al-muazzinu fa'adbara syaitan. Apabila Bilal bang, syaitan lari. Nah tu. Summa bila habis bang, fa'aqbalat, mari mula. Nah, bila kita bang dia lari, bau lagi duduk sipang atas pilat tu. Faham lagi? Habis bang, mari pula. Summa wa iza uqimat, dan bila diqamat, adbarat, tembar pula lari. Tu. Summa aqbalat, lepas habis qamat, dia mari pula. Bila habis qamat kau buat benda? Orang nak mayang tau. Waktu niat, waktu takbir apa, dia mari lah. Mari. Dia kata, Syekh, uskur kaza wa kaza. Syekh, cuma ingat benda ni. Aduh, kerja setan. Hak dak mayang suku dah, duk main dang apa semua, duk TikTok. Faham? Hak ni, hak duk sejik dah ni. Hak lebar dah ni. Oh, kacau kau. Tahu tak? Dia kucar tak? Kucar. Kita pun Allah. Dalam rokok, Maliki Yaumiddin. Cipta lah rokok. Faham lagi? Tahiyat, Kul huwallahu ahad. Faham? Ada kebengong. Kerja siapa tu? Kerja datang atas seritang tu lah. Tahu tak? Mengajin tak? Cik Mak, wajib tehoh dalam rokok. Faham lagi? Padahal kita ni niat betul dah nak semayang. Takut tinggal semayang. Bahala rokok betul. Baru serakaat salam dah. Salam. Itu kerja siapa tu? Tu dia berderu duduk tiup biar telinga. Faham? Sehingga kan dalam kitab Muwatta Imam Malik, Nabi cerita benda yang kita dah ingat sebelum ni jadi ingat bila semayang. Faham? Dia mari kucar. Tu lah. Tu kelas semayang kita. Sahabat Nabi semayang dalam kebun kurma, tak ada balik. Burung singgah atas kepala, burung ingat tiang. Dah lama diri, tak gerak. Kita macam geruk ni, semayang. Garu kat ni, garu kat ni, garu kat belakang. Ni molek tengah rokok garu. Macam beruk ni belacang. Ni masalah. Ni pemberian angsa. Tak? Aduh, mayasa macam gunung. Rakaat terakhir naiklah ya Allah mana midah. Allah mana ni. Berapa pula aku. Dah. Seorang laki-laki di Baghdad. Dia ni zaman dulu kalau orang kaya-kaya dia ada peti. Dia pergi jalan harta dia ada orang jaga. Kalau orang sesak, dia kalau ada peti lebih mah ke apa, dia nak tinggal rumah, takut hilang, dia gali kambu. Gali belakang pokok pisang ke, kau ada bakal pokok kema ke, kambu. Dia pergi musafir 4-5 hari balik, dia ambil mula. Tak hilang kalau situ. Faham? Jadi nasib dia tak baik. Dia balik musafir, dah ingat tempat. Tergaru-garu, cari kok ni tak ada, cari kok ni tak ada, dah ingat tau. Jadi nengung dia. Kawan dia kata gini ya. Mungkin tanya Imam Ahmad di Baghdad, di Masjid Baghdad. Pastinya kalau barang-barang hilang,
Dia semayang ajak apa semua, jumpa. Dia pergi jumpa Imam Hanbali tu lah. Anak murid Imam Syafi'i. Faham? Imam Hanbali kata gini, mu ambil uduk dulu. Lepas tu mu semayang 2 rakaat. Dia kata bukan aku nak semayang duha, jumpa tuan, nak cari barang hilang. Kalau nak semayang duha, aku tak mari dah sini. Faham lagi? Dia buat cakap banyak. Imam Ahmad kata tak apalah, aku suruh ambil uduk, semayang 2 rakaat tu. Lepas tu baru kita kira cara. Faham? Jadi dia pun semayang, habis semayang lari. Imam Ahmad kata, hati lu. Tadi kata nak tanya barang hilang, jumpa dah. Masih dalam semayang ingat. Nampak? Orang yang Tuhan kasih semayang itu tepat ingat Allah. Orang yang Tuhan tak kasih semayang tu tepat ingat barang hilang. Macam kita. Dok dah rokok kat pertama. Lihat, kat ni anak kucing mutu. Nampak dah lah. Tu. Tu tak? Tu akhlak kita. Lepas tu kena banyak istighfar. Dengan amal kita ni nak dapat syurga Firdaus bidadari hak umur 17. 17. Rok cetong kita. Allah. Dan yang keempat, musuh yang paling berbahaya manusia iaitu diri kita sendiri. Faham? Dia panggil nafsu. Faham? Nafsu diri. Kita ni nafsu dulu baru jasad. Kita ni 2 unsur. Satu dipanggil jasmani, daripada perkataan Arab jismun, makna tubuh badan. Yang satu dia panggil rohani, daripada perkataan roh. Tuhan buat roh dulu. Faham? Jasad tak lagi. 1000 tahun sampai masa tertentu terjadi jasad. Duduk dalam kandungan mak 4 bulan, tiup roh. Bukan buat roh, roh sudah ada siap. Perintah daripada malaikat, setiap anak janin yang sampai usia 120 hari dalam perut mak, masukkan roh. Roh tu sudah ada, jasad tu baru ada. Faham? Semua makhluk belaka, cuma Allah buat roh dulu. Faham lagi? Jadi bila gabung tu jadi hidup. Beranak, nerak, duduk, ngakak, jalan, berlari, lepas tu besar. Faham? Ni kita ni 2 ni. Kegi mati, malaikat cabut roh tu buat keluar balik. Buat keluar roh tak gerak. Macam cabut bateri jam. Lakung lekak senyap tu. Lah tu bila cabut bateri. Faham lagi? Tu kita. Faham? Jadi roh tu lah nafsu. Diri kita, orang panggil dalaman. Kat mana duduk? Wallahu a'lam. Roh duduk kat mana? Kat tekak balik awal. Roh kat lutut tak kena. Faham? Kata ulama, seperti air yang meresap duduk di dalam pokok bila kita siram. Pokok lada sebatang, kita siram air. Air itu diserap sampai duduk dalam akar, dalam batang, dalam daun, dalam ranting, dalam buah, dalam bunga, semua ada air. Maka semua tubuh badan kita ini dipenuhi dengan roh atas jalan meliputi. Faham? Cabut buat keluar, tinggal jasad. Kita nak mari sini di masjid tadi, mesti ada dulu sesuatu perasaan nak mari masjid. Betul tak? Ke orang usung nak mari? Kita tak mari. Orang usung, kepong mari. Tak. Ada tak perasaan nak mari? Okey, perasaan tu dari luar, dari dalam. Tu nafsu. Faham tak? Yang kita tak boleh nak tunjuk kat mana. Ada rasa nak pergi sejik, rasa nak balik, rasa nak beli tu. Itu diri kita. Diri sebenar-benar diri. Faham? Mana? Dalaman. Dia lah musuh nombor 1. Faham? Setan kalau bang lari. Rimah bang lari. Nampak? Rimah kita jalan-jalan pergi masuk lautan, tengok rimah depan. Dok besar ni ada 6 ekor. Kita sebut nama pemimpin. Nama Perdana Menteri. Rimah tu lari tak? Nama Timbalang. Nama esko kita tebik kuat. Lari tak? Sebab itulah kitab-kitab hadis
Imam Nawawi pun ada sebut dalam Futuhat Syarah Askar pun ada sebut, jumpa binatang buah sebut nama Allah, iaitu takbir. Faham? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata gitu. Faham? Dak kuat, dak lari ke, kuat lagi tambah. Semua hayawan takut kepada Allah. Faham? Setan takut ke, bang lari. Yang tak takut pada Allah, manusia. Manusia so kata bang, tabung surai cakap. Bang lagi. Tabung sejik molek-molek ada ngai, bogang. Mata macam bewok dia. Faham? Dah. Setan bang lagi kau, dia dahsyat lagi dia. Tahu tak? Nah, wak lelok mayang so, wak lelok mayang lahu ada tak? Dah. Jumpa setan, kita sebut nama Allah lagi. Kita masuk dalam hutang, kita dengar suara. Kalau suara tu jin Islam, dak payah bang. Contoh kita duduk dalam hutang, 3-4 batu datang bukit tu, orang bang bila masuk waktu. Buat apa ke bang? Atu ke? Bukan atu dak bang. Jin Islam. Okey, kalau bang jin Islam. Dah kalau jin kafir tak bang, dia nyanyi. Kalau nyanyi jin kafir. Dia nyanyi ke mana? Kalau garik-garik bunyi, kita duduk lautan, bunyi gitu. Itu lagu dia. Dia tak nyanyi macam lagu kita, ambil sarik semua, lagu gitu je. Faham lagi? Tu jin kafir, syaitan. Faham? Bila tak dengar, tak nampak rupa, dengar suara, kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faham lagi? Dalam fatwa Ibn Hajar, kalau jin bang, sunat kita jawab. Kita tak pasang kemah apa semua, garik ke apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hutang, kita pak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faham? Jin Islam. Tak pelik. Dalam masjid dia, jin Islam ramai malam-malam. Faham? Lepas tu kalau kita pergi mana-mana, kita semayang tengah malam, tak mayangi berti highway mana-mana, kadang-kadang kita semayang seorang, bila kita rokok macam orang rokok belakang. Tak usah lari, jin Islam. Faham? Bila kita bangun sami Allah, kita berasa bangun ramai belakang, jin Islam. Faham? Sehingga ulama fiqh kata sunat, kata setengahnya, masa tu bila kita perasan, kita niat imam. Nampak? Kalau gua niat imam tak, tengok orang ada tapi duduk sujud belakang. Tembok. Tu hak depan rapat meja mo tu. Faham belakang-belakang tu saya cakap. Faham lagi. Nampak bayang abau tu. Niat jadi imam. Tahu tak tu? Jadi diri kita, diri yang paling banyak punah kita. Duduk hang pitih orang, duduk lebong tanah orang, duduk kecek gerang, duduk menipu, duduk jual meniaga tak betul. Bukan setan tu. Hak dalaman. Setan suruh minum arak, suruh ambil nombor ekor. Faham tak? Itu kan cocok je. Kita ni pok sanggup, kita jahat kali. Bang tak lari, kita lari mana kita dah. Nak bunuh tak boleh, takkan nak bunuh diri kita. Faham? Maka yang paling tinggi sekali, fa'afdaluha, kerja imam yang paling tinggi ialah mengulang-ulang perkataan la ilaha illallah. Banyak biasa sebut. Kalau orang kafir nak masuk Islam, mesti dengan kalimah asyhadu, dengan syahadah. Batu dipanggil syahadah, ada asyhadu. Aku naik saksi, aku bersaksi, aku menjadi saksi. Itu terjemah dia. Asyhadu an la ilaha illallah, kena gitu. Dan dua kalimah sebelah tak jadi, kena sepasang. Tapi kita orang Islam dah ulang-ulangkan la ilaha illallah. Sebut dalam hadis, afdalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli qaulu la ilaha illallah atau kama qala, sebaik-baik zikir yang aku menyebutnya dan nabi-nabi sebelum aku sebut ialah la ilaha illallah. Itu pandangan jumhur ulama. Kan zikir banyak, ada la ilaha illallah, ada zikir Allah, ada zikir subhanallah, ada zikir dan macam-macam lah. Yang paling afdal la ilaha illallah.
Itulah yang diperdengarkan kepada kanak-kanak yang baru beranak, baru lahir. Faham? Kan orang baru lahir kan orang azam. Orang Aceh Gunung. Orang azam. Dan itulah kalimah yang membawa berkat jika menjadi perkataan yang terakhir bagi mayat. Nabi kata man kana akhiru kalamihi fid dunya qaulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang last sekali, akhir sekali yang dia sebut ketika hidup di dunia ialah perkataan la ilaha illallah, dia masuk syurga. Apa makna? Maknanya dia akan masuk syurga, bukan masuk syurga tanpa hisab. Kena faham baik. Faham? Kemudian bukan pula makna siapa yang tak dah mengucap masuk neraka. Bukan. Faham lagi? Makna siapa yang tak sebut la ilaha illallah masuk syurga tak? Kerana dia sudah sebagai orang yang beriman. Faham? Cuma bila kata dia ada sebut la ilaha illallah, kiok mati. Maka dia akan masuk syurga. Maknanya walaupun dia masuk neraka, dia akan masuk syurga kau. Itu gitu. Batu orang talqin. Talqin orang yang nak mati. Muhtadar. Faham? Talqin orang nak mati ni ijma' ulama. Faham lagi? 4 mazhab. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Talqin orang yang nak mati. Nabi kata lakinu mautakum la ilaha illallah. Ndaklah kamu ajar akan orang yang dekat mati daripada kalangan kamu perkataan la ilaha illallah. Itu ijma' ulama. Talqin orang yang nak mati, ajar. Faham? Yang kedua, talqin ada lagi. Talqin macam mana? Lepas tanam. Ada kan? Kalau orang pinjam rokok ni, orang mati dikubur, orang baca talqin tak? Muka orang pinjam rokok. Sini. Orang sini. Baca tak? Baca? Ke tak? Kalau lepas berbok gitu ke? Baca talqin lepas tanam. Hukum dia khilaf ulama. Tak usah balah. Balah pada. Dua mazhab tidak sunat. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Okey. La yusannu talqinu ba'da dafni, tidak disunatkan baca talqin selepas tanam. Dua mazhab sunat, iaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Faham lagi? Susah masalah. So mari pendapat Tok Syekh ni tak pakai belaka dah. Faham? Ini imam mazhab. Bukan imam surah ni, imam mazhab. Syafi'i, Hambali sunat baca talqin lepas mati, bukan wajib. Tapi kita nak khabar talqin yang dekat nak mati ni. Lakinu mautakum. Orang yang dekat nak mati, lakin. Ajar dia. Ajar apa? La ilaha illallah. Jangan kata nama dia, tapi kata makulul qaul, iaitu la ilaha illallah. Tuang punya nama. Pasal ramai orang Melayu kita tak faham. Bila orang nak mati, dia tak suruh baca la ilaha illallah, dia suruh mengucap. Dia dekat orang nak mati, ngucap ni Joy. Ngucap ni Joy. Nabi tak kata isyhad, ngucap. Nabi kata lakinu mautakum la ilaha illallah, direct. Faham? Ngucap itu nama dia, syahadah. Dia pergi kat mayat, dia pergi kat orang nak mati, syahadah. Faham? Tu ingat syahadah tingkatan 5 ke guna. Faham? Bukan, jangan kata ngucap, terus berkata la ilaha illallah. Kena belajar kau. Tak belajar tak erti. Faham? Duk berasa ke pandai? Dia kata aku seorang ni duk ajar dia, orang lain senyap belaka. Orang ambil rakang dengar, ngucap. Dengan dia bodoh. Bukan mengucap. Pergi kat telinga dia, la ilaha illallah. Sampai dia sebut. Bila dia sebut dah, diam. Faham lagi? Kalau dia sebut dah, diam. Faham lagi? Melainkan
Kayak gini sebut benda lain pula, baru sunat pula kita suruh kata la ilaha illallah. Contoh dia yang lama, nanti lagi bunyi pula. Dah boleh lagi bring. Contoh. Dah, nak bring lagi, nak bahas tanah pun. Dah. Maka bila ada sebut benda lain, kita kata balik la ilaha illallah perlahan di telinga. Nah, tu. Kenapa? Supaya dia ingat. Walaupun tak sebut apa dah, dia ingat kalimah itu isbatkan ketuhanan Allah dalam hatinya, husnul khatimah. Hak tu je. Faham? Bab hidup kita ni khatimah. Hak bisa kali. Nah, mula-mula bisa belaka. Nah, kita ni ramai macam lari maraton. Lari maraton 40 km, masa nak berlepas tu semua depan belaka. Orang ladang, nampak? Orang batu buruk, minyak rokok, jambu rokok. Faham? Nah, orang gawa, orang marang, orang kolibat depan belaka. Menteri besar nak lepas, pasal apa depan belaka? Dah TV 3 bawah. Faham? Belakang tu Ghana, Nigeria, Mauritania, dah nampak muka. Tapi hak namak muka mana siapa? Hak kolibat balik rumah. Blok. Hak jamu bokok tembok pergi bandar. Faham lagi? Hak siapa? Mauritania, Nigeria, hak kulit-kulit hitam. Itulah hidup kita. Faham? Nah, hak masa namak tu penting, masa getang tadi. Itu panggil husnul khatimah. Nah. Batu orang tahlil, orang kata la ilaha illallah. Dah kalau kita tahlil tak sebut la ilaha illallah, tak boleh. Sebab dia panggil tahlil. Tahlil mana menyebut la ilaha illallah. Kalau tak dah nak sebut benda, kita tak mau sebut la ilaha illallah, kita nak takbir. Apa tak panggil majlis tahlil, majlis takbir. Jepuk belaka dah malam ni rumah kita buat majlis sikit, majlis benda, majlis takbir. Dah apa majlis takbir? Dah alah Tok Ki meninggal semalam, hari nak mari minta tolong takbir. Boleh ke tak? Boleh Bukan wajib sebut la ilaha illallah ramai-ramai bila kematian, faham? Cuma pandangan ulama zikir yang terbaik la ilaha illallah. Kita nak buat satu pembaharuan. Malam ni tahlil kita tak baca la ilaha illallah. Faham tak? Kita takbir Allahu akbar. Allahu akbar 3 kali. Makan. Boleh tak? Boleh bukan wajib sebut la ilaha illallah, bukan wajib baca ayat kursi. Faham lagi? Kau suka nak panggil orang, ada kematian kemarin, kita panggil malam ni, kita tak baca apa pun. Kita pergi makan boleh kau? Hadiahkan sedekah itu kepada si mati, boleh? Faham? Atau kita panggil orang mari malam ni ramai-ramai, Tok Ki kita mati kemarin, kita suruh baca Quran, suruh berdoa untuk Tok Ki kita, lepas tu kita dakwah makan balik. Boleh tak? Boleh tak? Tapi hak mana orang nak? Ada makan ke tak ada makan? Ada makan, hak situ punah. Bukan punah akad makan. Hati kita tu bukan nak pergi tahlil, nak pergi makan kedara. Tu yang petang tanya dah, buat benda mana ni? Sebab tu malam pertama tahlil kurang orang. Dah faham dah. 6 orang yang mari. Faham lagi? Tu pun slow lah. Dah tahun depan. Malam ke-7 amal. Pasal orang tahu dah nasi. Malam ke-7 pakai uni amal makin. Lagi. Jadi kalau hati itu kerana Allah, maka betul lah. Dia kata Allah panjang sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa ma taliha. Wa ma halana min qaulina la ilaha illallah ila ruhi fulan ibnu fulan. Baru betul. Orang tanya Dr. Wahbah Zuhaili, seorang ulama besar, dia kata boleh, tapi syaratnya apa yang dia baca la ilaha illallah, apa dia baca Quran itu kena ikhlas. Bila ikhlas baru boleh dia kata aku hadiahkan pahala bacaanku tadi kepada si mati. Tu kena jaga, bukan marah makan. Cewak sekali tak ada makan. Malam pertama ada makan, malam kedua ada makan, malam ke-6 ada makan, malam ke-7 tak ada. Nak tu imam juga kul dia makan. Sapu muka, nyanda betul luang.
Tuan Omah pun terbit. Kami ucapkan jutaan terima kasih lah kerana 7 malam datang bertahlil, berdoa untuk arwah abah kami. Tapi kita tak, yang kita buat kejutan sikit malam ini, kita tidak ada makan. Faham tak? Tu wilayah tu jangan buat gurau gitu pada. Tak apa dah. Dah petang tadi dah bahak dah akan dah rumah. Nah, itu jadi masalah. Kena jaga. Beri makan kau orang, alhamdulillah. Orang tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ayu amal fil Islam ya afdal?" Manakah amalan yang afdal dalam Islam? Nabi kata, "Tut'imu ta'am." Buat keluar makanan, makan kau orang. Tapi biarlah betul caranya, baru dapat pahala. Bila ada pahala, kita sedekahkan, beri makan kau orang itu kepada arwah yang meninggal kemarin. Faham? Dan Nabi kata wa adnaha, sekurang-kurang cabang amalan iman yang memaniskan iman, yang menyuburkan iman itu imatatul adza anit tariq. Kita buang satu-satu benda halangan di jalanan. Tengah jalan kaki, nampak ada rating kayu, kita ambil rating, kita lepor lah. Walaupun lepor dengan kaki tak apa. Dia malas nak akak. Dia pun cedok, piang lepak kapong. Tapi tujuan tak mau kena orang belakang. Itu termasuk mengamalkan hadis ini. Itu hidup yang indah dalam Islam. Nabi buang. Nabi nampak ada kayu, ada apa, Nabi kuih. Supaya orang belakang tidak langgar, tidak terpijak dan sebagainya. Tok kenali dalam manakib dia pakai tokak. Di jalan petang di jalan lah kampung. Di Kota Baru ni lah, kuih semua. Kuih. Ada benda-benda kaca kuih. Tamu dia orang pijak. Hadis ni faham lagi? Naik motosikal tengok ada tayar lori cabut kan, tayar kan? Jenis cabut tayar bunga celuk kan, cabut tengah jalan. Langgar di motor rebah. Berhenti, ambil tayar tu buang. Kita berhenti tau. Dah leak ejok aku. Kalau belakang mampu mau. Dah. Batu kita tidak manis. Islam kita tak aman. Kita Islam IC je, Islam Serebang. Islam Piyah, Islam pergi Mekah. Kalau bagian hablum minan nas tak ada. Kena kau orang apa mu? Dah kalau kena dengan pot darah aku, pot darah aku tak boleh lah, pot darah lain tak apa. Ini masalah. Tahu tak? Nah tu jalan-jalan berlubang tu, tak boleh. Kerajaan duk lok, tu bayar gaji pula tu. Ni tak ada gaji. Kerajaan tu jadi esko, jadi MB, jadi apa, ada gaji tak? Ada gaji RM80,000 seorang. Maka dia kena tanggung lagi tau. Halangan-halangan di tengah jalan menyusahkan rakyat, rebah orang itu gini. Faham? Ni asal ni. Kerana kaedah kita hidup la darara wala dirar. Tidak memudaratkan diri, tidak memudaratkan orang lain. Faham? Dan sebenarnya yang akhir selalu Nabi kata wal haya syu'batun minal iman. Malu ada satu cabang dari iman. Malu yang paling nilai tinggi ialah malu meninggalkan kewajipan dan malu melakukan yang haram. Malu itu masuk dalam buah-buah takwa. Batu kata al-iman uryan. Nampak? Wazinatuhul haya. Iman itu kosong. Telanjang, maknanya sebatang kara tanpa berpakaian. Pakaian perhiasan iman itu adalah sifat malu. Malu. Kalau tak semayang malu. Ada orang mayang malu apa-apa. Dah sebuah bah tak mayang mereka, kita nak pergi mayang malu. Sebuah bah masuk neraka. Faham tak lagi? Malu. Malu nak meninggalkan yang wajib. Malu tak pergi Mekah. Allah, orang pergi belaka dah, aku tak pergi Mekah. Jadi mari aib, mari rasa malu. Kena ada. Itu dia panggil cabang-cabang iman. Kita ada tak rasa malu tak pergi Mekah? Hong Kong kita, Beijing kita main salji 2 kali gelulina ke bini baru ni. Faham tak? Canberra kita. Canberra kat mana? Canberra. Kat mana? Faham? Tu bera. Faham? Canberra di Australia tu. Kita. Disneyland Tokyo kita. Mekah tak gigi. Kalau orang ada iman, dia mari rasa malu-malu kau orang kampung. Pitih aku ada kereta Alphard. Nampak tak? Rumah menang RM100,000, Mekah tak pergi malu. Itu malu. Kena ada buah-buah malu tu. Dia itu menyindahkan kehidupan kita. Faham? Malu melakukan larangan. Baca orang puan malu nak buka aurat.
Lah ni orang tak malu. Faham? Boleh-boleh ada kalau luar ketat. Keluar ketat boleh-boleh ada baju ketat. Nah, puh ayat Quran. Nak buat apa ke dia? Nah, tengok di wall gambar ulama, 3-4 orang tepek gambar tu. Dia luar ketat. Jenis tudung sekerat nampak tekak. Oh jenis skaf saja tu bit telinga sepek. Oh jenis pakai lengan panggil sekerat kat ni. Nah. Sini nampak lengan pendek amal ni. Dok puang. Betul tak? Keluar lengan pendek. Itu kita lalu daripada tamam dia. Murni benda. Amal Sapiah Murni naik motosikal lalu kot ni pusing tu. 2-3 orang dok puang naik motosikal pakai t-shirt lengan pendek. Masih lagi tidak tutup aurat. Nah, kalau ada imam dia akan rasa malu. Dia ingat ke dia pakai lengan panjang. Dia sapa dekat pintu pagar, dia baru sedok malu berlari naik atas rumah. Tu imam. Faham tak? Imam, malu kat orang lengan pendek, nampak aurat. Dia lari naik atas rumah. 2 hari tak turun beng muka. Tu imam. Lah ni orang perempuan ada gitu. Ada. Kau orang puji kau, melo becok lu tengok orang lah. Faham? Nah, kenapa? Kerana iman ada kepercayaan, keyakinan tentang balasan seksa Allah di akhirat nanti pada orang yang mendedahkan aurat, tak ada. Faham? Laki 2 kali haji, bini kembang atung. Oh jenis mandi lagi luar tu, perempuan. Zaman kita kecil dulu ada lah kalau bandar tu. Sini ada lagi. Ada lagi setengah-setengah sepak. Bang, mandi luar puang kat telaga. Sabung kelpek. Nah, orang jual ikan mari kemar ratung lah. Ni kilah gini. Ikan air ada, ikan air. Bang, belang-belang kilah, belang-belang betul ikan air. Bang, seronoknya tengok kemar ratung hadiah pula selayang 2 ekor. Faham lagi? Nah, ini masalah apa? Rasa tidak ada malu. Bila tidak ada malu, tanda kekurangan kecurahan pada imam. Nah, jenis ngopek anak. Bila kita menyusukan anak, bila ada mahram, bukan mahram, wajib tu tahu. Kita duk faham tak apa. Pasal ngopek anak, dimaaf, nampak kopek. La ilaha illallah, mu belajar tu mana? Mulai-mulai ada tu, posmen lalu pun semua, mulai-mulai ada duk ngopek anak. Posmen pusing pula kali lagi. Tak pusing pula kau ni. Dah bunyi tebung. Dah tu rasa laga posmen. Faham lagi? Ini masalah apa? Tidak ada rasa malu. Tuhan beri kereta 40,000 potong. Tuhan beri harga kereta 40,000 harga. Nikmat hidup. Exia lah, maybe lah. Suruh taat pada Allah. Bini keluar ketak. Faham? Mayang 5 waktu laki. Bini baju ketat pakai. Baju ketat, peha ketat, dada ketat, nampak betul buah dada, nampak betul perut ke, nampak betul peha, nampak betul punggung, telanjang. Tu telanjang. Ni yang Nabi kata nisaun kasiyatun ariyatun amilatun mumilatun. Perempuan akhir zaman pakai baju tapi macam tak pakai baju. Nampak betul badan, nampak betul perut, nampak betul lengan, ketak di siku, ketak di lengan, ketak di kepala bahu, ketak atas belakang, ketak di peha. Dah guana kira min ahli nar, jenis ahli neraka. Dah. Itu kena mana ada sifat malu. Nak main nombor ekor malu kat orang, nak minum arak malu kat orang. Rasa malu. Nak bahang rasuah malu, nak tipu orang malu. Nak benda-benda itulah yang menyelamatkan kita, tanda iman kita itu subur. Wallahu a'lam.